Tips paling sedap buat bingka ubi kayu bijan tanpa menggunakan telur dan tepung. Jom Moti tunjuk cara. Assalamualaikum. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama Moti di resipi kali ini. Alhamdulillah, di resipi kali ini Moti nak share kepada anda semua yang Moti sayang ni, okey, iaitu resipi kuih bingka ubi kayu tanpa telur dan tanpa menggunakan tepung. Okey. Di video sebelum ni Moti ada berkongsi dengan anda masa Moti cabut ubi kayu kan. Inilah hasilnya ubi kayu yang Moti cabut hari tu, dan sedikit Moti buat bingka ubi kayu ni. Itulah hasilnya dari kebun sendiri. Maka terjadilah kuih bingka ubi kayu ni. Alhamdulillah. Okey, di sini Moti akan kongsikan dengan anda resipi yang menarik ni, dan resipi ini cukup senang dan ringkas. Okey. Kalau anda nak tahu, sila tonton video Moti ni sampai habis ya, baru anda dapat ilmunya. Okey, tonton sampai habis tau. Itu harapan Moti supaya anda faham. Nanti tak perlu nak tanya banyak-banyak dengan Moti sebab dalam video ni Moti dah jelaskan. Okey, step by step. Okey, jangan buang masa lagi. Kita masuk ke dapur bersama Moti dan sediakan bahan-bahan yang diperlukan. Jom. Bahan-bahan yang diperlukan ialah lebih kurang 1 kilo ubi kayu, 2 cawan santan, 1 cawan gula pasir, sedikit garam, sedikit pewarna kuning, dan sedikit bijan jika suka ya. Baiklah, inilah ubi kayu yang Moti gunakan ya. Lebih kurang 1 kilo ya. Macam itulah. Sebab kita akan menghasilkan 4 cawan ubi kayu. 1 kilo ubi kayu tu menghasilkan lebih kurang 4 cawan ubi kayu yang telah diparut ataupun telah di blender. Okey, baik. Mula-mula Moti akan potong ubi kayu tersebut. Okey, dan keluarkan urat dia kat tengah tu. Okey, ubi kayu ni dia akan ada urat dia kat tengah tu sebab dia keras kan, keluarkan. Baik. Untuk pengetahuan anda, untuk buat kuih bingka ubi kayu ni, ubinya boleh dikisar dengan blend ataupun diparut. Terpulang sesuai selera ya. Nak parut pun boleh, nak blend pun boleh. Kalau nak blend ada cara dia, dan kalau nak parut pun ada cara dia. Baik, kat sini Moti akan jelaskan dengan teliti. Baik, tonton video step by step baru anda akan faham. Okey, insya-Allah. Okey, baik. Setelah dah dipotong macam tu, macam dalam video, masukkan dalam pengisar. Okey, kita akan blend. Okey, Moti guna cara kisar, Moti tak guna cara parut. Okey, kalau parut pun boleh, nak kisar pun boleh. Okey. Moti dah kisar, jadi Moti tunjuk cara kisar lah. Dia ada teknik-teknik dia juga. Okey. Okey, masukkan dalam pengisar tu, kemudian kita akan masukkan sedikit air lah, supaya senang nak dikisar. Jangan terlalu banyak lah, sedikit air. Baik. Lepas tu kita macam biasalah. Okey, ni Moti ringkaskan, dah dikisar. Okey, inilah hasilnya dikisar. Apabila kisar dia macam haluslah sikit daripada parut. Okey. Lepas tu ditapis. Okey, lepas tu kita tapis dia. Kita tak nak air dia tau. Okey, tapis sehingga kering lah. Ataupun nak guna kain pun boleh
kain, lepas tu kita keluarkan air. Mokti rasa cara ni lagi senang. Kadang-kadang kain ni, kadang-kadang ada yang tak ada kain untuk tapis ni kan. Sebab kain bukan selalu kita guna. Jarang-jarang je Tanya nak buat ni je. Okey, baik, tapis je. Okey, Mokti guna cara yang cepat lah. Yang ada kat depan mata, tapis. Kalau nak tapis pun ada cara dia. Okey, mula-mula kita kacau lah sehingga air tu terkeluar. Air ubi tu, ubi kayu tu terkeluar. Sebab air dia kita tak guna. Baik. Penapis Mokti ni kecil. Mokti kena tuang 2 kali tuanglah ubi kayu ni. Okey. Okey, nampak. Okey, ni sekali lagi Mokti tuang lah, habiskan dalam pengisar. Sebab penapisnya tu kecil. Itulah. Baik. Keluarkan air dulu. Okey. Okey, inilah hasil. Kita dah tapis tadi. Mokti dah tapis tadi. Inilah hasil air ubi kayu. Okey. Ni tips. Air ubi kayu tu jangan buang ya. Okey. Dah ditapis. Okey, masukkan dulu ubi kayu yang telah ditapis tadi ke dalam bekas lah. Okey. Okey, lepas tu tutuskan. Okey, ini air ubi kayu tadi kita biarkan dalam 15 minit lebih kurang macam tu ya. Jangan dibuang ya, sebab bawah air tu ada parti ubi kayu yang kita boleh guna balik. Rugi kalau buang. Okey. Okey, lepas tu sukalah dalam 4 cawan lah lebih kurang ya. Macam tu 1 kilo ubi kayu lebih kurang macam tu lah. Nak 4 cawan Okey, lepas tu santan. Mokti guna santan saji kotak ni lah. Okey, Mokti beli kat Shopee je. Itulah senang beli banyak-banyak kan. Nak duduk kat dapur nak buat kuih apa semua senang guna santan kotak saji ni. Kalau you nak order boleh klik link kat bawah ya. Promote lah pula. Tak adalah kalau nak senang kan senang je. Klik link kat bawah tu je. Okey, sama-sama kita kongsi benda yang baik. Betul. Okey. Lepas tu campurkan santan kotak tadi dengan 1 cawan air. Lebih kurang dalam 2 cawan air lah digunakan. Sebab Mokti dah sukat 1 kotak santan ni 200 ml ni bersamaan 1 cawan. Dan tambah lagi 1 cawan air lah. Okey. Jadi kita guna 2 cawan santan dan 4 cawan ubi kayu yang telah diparut ataupun dikisar, diblend lah. Dan 2 cawan santan. Okey, baik, kacau-kacau. Lepas kita akan satukan dalam bekas tu lah. Yang ada ubi kayu tu. Okey. Nampak tak? Ubi kayu yang dah kita kisar tadi, inilah hasilnya. Tapi kalau nak parut pun boleh juga. Sedap juga sebenarnya. Okey. Ini sebab Mokti nak senang je lah kan. Okey, lepas tu sediakan 1 cawan gula pasir. Okey, 1 cawan gula pasir ya. Sukat dalam cawan yang sama. Kalau menggunakan cawan tu yang sama, cawan yang sama juga kita sukat. Kadang-kadang orang tanya Mokti tak ada cawan macam Mokti lah. Tak apa, no problem. Boleh guna cawan yang mana anda guna mula-mula tu. Itulah nak kena cakap satu-satu. Itulah. Okey, tak apa. Mokti akan bagi tahu insya-Allah. Yang penting anda semua view channel Mokti ni sampai habis dan anda faham, dan yang penting anda pandai. Itu yang Mokti nak. Okey. Lepas tu masukkan sedikit garam. Dah masuk 1 cawan gula tadi, masukkan sedikit garam. Okey. Okey, lepas tu dah masuk sedikit garam tu, masukkan santan tadi. Okey, 2 cawan santan. Lebih kurang macam tu lah ya. 2 cawan santan. Baik. Okey, satukan dalam ubi yang telah dikisar tadi. Ada setengah orang dia suka parut ubinya. Ada setengah orang suka kisar. Tak kisahlah mana-mana ya. Ada setengah orang dia buat bingka ubi kayu ni menggunakan telur dan tepung. Tu pun sedap juga tau. Nanti di video akan datang insya-Allah Mokti akan kongsikan cara buat bingkai ubi kayu ni menggunakan telur dan tepung ubi. InsyaAllah Mokti akan kongsikan. Dua-dua Mokti akan kongsikan. Kalau ilmu yang bermanfaat ni Mokti akan kongsikan dengan anda insyaAllah. Doakan Mokti sihat ya. Dan boleh berbagi resipi kepada anda insyaAllah. Okey, ni air yang Mokti cakap tadi jangan buang ya. Kita biarkan dulu dalam 15 minit ke setengah jam kan. Okey, nampak tak? Air kuning dia tu, ubi kayu tu kita tak perlu, kita buang je. Kita nak parti dia yang kat bawah tu, nampak?
Pati putih dia itulah yang kita nak. Boleh campur balik dalam ubi kayu. Adunan tadilah, adunan ubi kayu yang telah kita kisar, nampak. Banyak tau. Pati dia tu masih banyak. Jangan buang ya. Ini tipsnya ya. Ini cara kalau kita buat cara kita kisar ubi tu. Ada cara dia ya. Jadi tak membazir. Nampak? Ni Mok keruk-kerukkan nampak. Dia dah pejar jadi nampak. Banyak tau. Kanji dia tu. Ni pati dia. Pati ubi kayu tadi. Okey, kita campurkan balik dalam adunan yang kita kacau tadilah. Nampak? Hasilnya banyak tau. Boleh dalam satu sukatan apa tu. Senduk tu. Nampak? Sayang ya, jangan buang tau. Kena ingat ya. Apabila dia dah ke bawah, kan macam tu. Patinya tu macam keras sikit. Macam pejal. Bukan keras lah. Macam pejal sikit. Pejal dia tu melekat. Itulah pati ubi kayu tu. Okey. Keruk-kerukkan sehingga habis lah. Okey. Satukan dalam loyang tu. Okey. Baik. Kacau-kacau. Okey. Lepas tu masukkan sedikit pewarna kuning. Okey, biasa orang buat pewarna kuning lah. Tapi kalau anda nak cuba pewarna hijau, silakan. Kuih bingka warna hijau tak pernah nampak lagi. Tapi boleh je kan. Terpulang lah kan. Kita yang buat, kita yang nak makan kan. Tapi biasa warna kuning lah. Okey, jadi Mok guna warna kuning lah. Pewarna kuning. Okey, kacau sehingga pewarna tu hilang lah. Dan warna putih tu hilang dan terjadi warna kuning tu. Baru kita boleh kukus dia lah. Okey, nampak warna pun dah cantik kan. Nampak? Lebih kurang macam ni lah. Ni kalau pekat sikit lagi pun cantik sebenarnya. Lagi kalau macam nak lembutkan sikit bingka kita tu, lebih kurang macam ni lah. Tapi kalau nak macam pejar-pejar, suka yang pejar-pejar sikit, anda boleh tambahkan sedikit tepung ubi kayu. Sebelum nak panaskan, sapukan dulu loyang dengan sedikit margarin. Okey. Sapu ke semua loyang itulah dengan margarin ya. Kalau tak ada margarin boleh minyak pun boleh. Sesuai. Okey. Supaya tips ni supaya tak melekat lah, biasalah. Apa-apa pun kalau nak bakar mesti kena sapu dengan sedikit minyak ataupun margarin. Baik, lepas tu panaskan dulu 5 minit oven kita tu ya, sebelum nak masukkan kuih bingka ubi kayu ni. Okey, tuang dalam loyang sehingga habislah. Okey, Mak Teh guna loyang 2 kali 2 ya. Tak kisahlah kalau tinggi sikit pun lagi cantik, sebab nanti dia apabila kita bakar dia akan kembang. Dia akan naik sekejap. Okey, lepas tu taburkan sedikit bijan. Dah namanya kuih bingka ubi kayu bijan. Kena letak bijan lah kan. Ini kreativiti Mak Teh sendiri ya. Kalau anda tak nak letak pun tak apa. Tapi kalau letak lagi sedap rasanya, sebab Mak Teh suka bijan. Itulah Mak Teh namakan dia kuih bingka ubi kayu bijan. Okey, lepas tutup. Okey, panaskan api. Suhu dalam 180. Api atas bawah. Dan selama 60 minit. Ini bergantung kepada oven ya. Okey. Kalau macam kuih anda tu tak berapa masak lagi, kena lebihkan sikit masa dan suhu. Ni Mak Teh guna suhu 180. Ada juga oven suhu 100 90, 200. Okey. Inilah kita tunggu dia sehingga dia masak. Ini oven, rak oven ya. Okey. Nak promote lah sikit. Ni rak oven yang Mak Teh dah beli dekat Shopee. Cantik kan? Kemas. Yang penting kemas lah. Sebab tak adalah berselerak kita letak bahan-bahan yang untuk kita buat kek ke, buat apa-apalah kuih kan. Jadi dah satu tempat dan satu oven tu. Kalau anda nak cari oven macam ni, boleh klik link juga kat bawah tu. Itulah. Senang. Klik je dah. Terus ke Shopee dah boleh belilah. Okey, inilah hasilnya. Alhamdulillah dah masak dah.
Okey, dah sejukkan. Sejukkan dulu tau. Jangan lupa. Sejukkan dulu. Betul-betul sejuk. Kalau nak cepat, dah suam-suam tu kan, terus masuk peti ais. Dia cepat sikit lah sejuknya. Okey, lepas dah sejuk tu, bolehlah potong. Mengikut kesesuaian selera nak potong. 4 segi ke, 3 segi ke, nyerong ke. Okey, boleh. Atas kreativiti anda sendirilah. Okey, inilah hasilnya kuih bingka bijan tanpa telur by Mok Teh. Selamat mencuba ya kepada anda yang baru nak belajar tu. Ingat, step by step apa yang Mok Teh sarankan dalam video ni ya, insya-Allah. Okey. Kalau ada sebarang apa-apa masalah atau pertanyaan, anda boleh komen kat bawah tu ya. Komen yang membina ya, janganlah komen yang mengencam apa semua, tak eloklah kan. Komen yang membina kalau tak tahu. Okey. Insya-Allah Mak Teh akan jawab satu persatu. Cuma lambat dengan cepat je. Kadang-kadang biasalah, kadang-kadang Mak Teh ni, yelah kan, kita busy, kadang-kadang tak sempat nak jawab pertanyaan semua. Tapi insya-Allah Mak Teh akan jawab walaupun lambat ataupun cepat, insya-Allah. Dalam video ni sebenarnya Mak Teh nak tunjuk dengan anda cara buat kuih bingka tanpa menggunakan telur dan tanpa tepung. Inilah caranya. Nanti di video akan datang, insya-Allah Mak Teh akan tunjukkan kuih bingka ubi kayu ni menggunakan tepung dan telur. Pun sedap juga tu. Memang sedap. Alhamdulillah, kepada yang baru menonton channel Mak Teh tu, jemputlah subscribe dan tekan tombol loceng tu untuk dapatkan segala notification daripada resipi Mak Teh ni. Jadi anda tidak ketinggalan resipi terbaru daripada Mak Teh. Dan yang selalu support Mak Teh tu, alhamdulillah dan terima kasih Mak Teh ucapkan kerana tidak jemu-jemu support Mak Teh selama ni. Alhamdulillah. Okey, baik. Salam sayang daripada Mak Teh. Sampai jumpa lagi di video resipi Mak Teh yang menarik yang akan datang. InsyaAllah Mak Teh akan kongsikan dengan anda semua. Sebab Mak Teh sayang anda semua. Bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.